Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi pembentangan pada petang ini. Okey, pada petang ini kumpulan BGS 108, kumpulan ProServe akan membentangkan projek pembentangan projek mereka untuk projek PRS tahap bongsu. Jadi untuk makluman semua, bersama dengan saya pada hari ini adalah Cikgu Hafizah yang juga merupakan guru penilai untuk sesi pembentangan ini bersama dengan saya. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil daripada kumpulan BGS 108 untuk membentangkan pra projek anda masing-masing. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Akib bin Razif dari kumpulan BGS 108 atau dikenali sebagai kumpulan ProServe akan membentangkan mengenai projek PRS bongsu kami, iaitu e-book penceramah motivasi. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Akib bin Razif. Yang kedua, Muan Afif, Siti Nurandira, Nur Alia Idina dan Tariq Ahmad. Tema kami ialah Ibu Eksplorasi Kejaya. Objektif kami ialah yang pertama, memberi pendedahan kepada semua murid sekolah secara amnya dan murid sekolah kebangsaan ST Alam dan sekolah kebangsaan Kampung Jawa 2 secara khasnya mengenai ilmu kejayaan penceramah motivasi dengan lebih terperinci. Yang kedua, meningkatkan kesedaran mengenai alam kejaya, seterusnya menggalakkan murid-murid untuk meneroka mengenai kejayaan penceramah motivasi. Yang ketiga, mengasah bakat kumpulan ProServe dalam membuat kajian mengenai sesuatu kejayaan serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kreativiti dengan menggunakan teknologi maklumat dengan berhemah. Sasaran kami ialah yang pertama, semua murid sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. Yang kedua, murid yang berminat ke arah menjadi penceramah motivasi. Yang ketiga, e-book yang dihasilkan dapat memberi maklumat serta pendidikan awal kepada murid-murid di sekolah di Malaysia. Yang keempat, e-book ini dapat menambah ilmu dan memupuk minat untuk menjadikan penceramah motivasi sebagai kerjaya. AJK projek kami terdiri daripada Cikgu Nafazariah binti Zakaria dan Cikgu Norehan binti Hassan sebagai guru penyelia. Saya sendiri Muhammad Akib bin Razif sebagai ketua kumpulan, Wan Afif Haziq bin Wan Tasnim sebagai penolong ketua kumpulan, Siti Nurandira binti Masli sebagai setiausaha, Nur Alia Idina binti Syaril Nuhairi sebagai pendahari, Tariq Ahmad bin Talak Mahmud sebagai AJK. Skop tugas yang diberikan ialah Muhammad Akib bin Razif menyediakan paparan pembentangan, menentukan objektif projek kumpulan, membuat catat organisasi kumpulan, mengumpul maklumat biodata ahli kumpulan, membuat pencarian maklumat mengenai kelulusan akademik yang diperlukan untuk menjadi penceramah motivasi, mengumpul semua tugasan ahli kumpulan dan membuat e-book eksplorasi kejayaan penceramah motivasi. Muan Afif bin Wan Tasnim menetapkan sasaran projek, menyediakan pengenalan kejayaan pilihan, menyatakan risiko serta cabaran bagi kejayaan penceramah motivasi. Siti Nurandira binti Masri membuat penerangan ringkas mengenai projek, mengisi borang sinopsis projek setelah pembentangan diluluskan, mengulas trik minat kejaya yang sesuai berdasarkan 6 trik kejaya riaset. Yang keempat, menguraikan peluang pekerjaan sebagai penceramah motivasi di Malaysia dan pada masa hadapan. Nur Alia Idina binti Syaril Nuhairi menentukan impak projek yang akan dijalankan, mengulas trik minat inventory personality yang sesuai bagi kejayaan penceramah motivasi berdasarkan inventory personality SIDIC, membuat rumusan keseluruhan projek. Tariq Ahmad bin Talak Mahmud menyenaraikan harapan terhadap projek yang akan dijalankan, menyediakan skop tugas kejayaan penceramah motivasi, membuat rujukan bagi semua maklumat yang diperolehi untuk menjalankan projek ini. Penerangan ringkas bagi projek kami ialah yang pertama, tujuan kami memilih kejayaan penceramah motivasi ini kerana kami yakin dengan tajuk ini dan telah bersetuju untuk bersama-sama mencari maklumat bagi membuktikan bahawa penceramah motivasi adalah kejayaan yang mempunyai peluang besar untuk berjaya di Malaysia maupun di luar negara. Yang kedua, semua projek kami adalah dari internet serta guru-guru dan kami juga akan cuba untuk menubuh seorang penceramah motivasi di Malaysia untuk mengetahui lebih luas tentang kejayaan tersebut. Ceramah tersebut ialah Tun Haji Awang atau Musran bin Tawil, Naib Presiden Bank Muamalat, merangkap ceramah motivasi untuk kaki tangan awam yang akan berpencen dan penceramah keibubapaan. Yang ketiga,
kami telah membagikan tugasan kepada semua ahli kumpulan untuk mencari dan mengumpul maklumat tentang ceramah motivasi. Cekakan kumpulan kami untuk menyiapkan ibu ini adalah dalam masa 3 bulan. Impak daripada projek kami ialah yang pertama, dapat memberi sumbangan kepada semua murid sekolah dalam mengenali kejayaan ceramah motivasi melalui e-book yang akan dihasilkan. Yang kedua, dapat mengoptimalkan peranan PRS untuk membantu murid-murid dalam mengenali kejayaan impian, seterusnya berusaha untuk mencapai impian mereka pada masa hadapan. Yang ketiga, dapat meningkatkan promosi dan memupuk minat lebih ramai murid terhadap kejayaan ceramah motivasi. Harapan kami ialah yang pertama, kejayaan penceramah motivasi lebih diiktiraf setara seperti golongan profesional yang sedia ada. Contohnya, doktor, polis dan sebagainya. Yang kedua, profesi penceramah motivasi akan berkembang maju seiring dengan kemajuan dan perkembangan minda masyarakat. Yang ketiga, projek ini mampu memberi semangat dan juga motivasi kepada diri sendiri, rakan-rakan serta masyarakat. Yang keempat, ibu ini dapat membantu untuk memberi maklumat awal dan lengkap bagi memupuk minat murid-murid dalam kejayaan penceramah motivasi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Akil ya. Okey. So, untuk kumpulan BJS 108 tadi memilih untuk penceramah motivasi. Baik. Okey, tak apa. Saya akan mulakan dululah sementara tunggu Cikgu Hafiza boleh ni. Baik, untuk kumpulan ProServe setakat ini secara overallnya saya berpuas hatilah dengan slide yang dibentangkan dan dari segi susun atur dan sebagainya memang bersesuaian lah. Okay. Beberapa perkara yang mungkin saya nak tanya adalah pertamanya mengenai personalia yang dipilih. Kenapa yang anda semua pilih personalia naib Presiden Bank Muamalat tu sebagai sebagai orang yang kamu nak jadikan sebagai tempat rujukan? Kenapa? Boleh saya tahu sebab dia? Kan ramai lagi sebenarnya yang boleh dijadikan sebagai tempat rujukan juga. So kenapa pilih beliau? Sebab dia yang selalu menjadi penceramah kat sekolah Kapur Jawa 2. Okay, so maknanya pilih dia sebab dia selalu ceramah kat situ lah. Mana dia ada hubungan selain daripada tu tak? Maksudnya ada merupakan keluarga ke daripada kalangan kamu ke ataupun siapa-siapa? Tak ada? Dia jiran dengan guru penelia SK Kapur Jawa 2. Saya tak apa dengar apa dia? Dia jiran parent di SK Kapur Jawa 2 tinggal berjiran dengan guru penelia SK Kapur Jawa 2. Selalu dia jemput. Okey, baik, faham. Okey. Kedua, saya nak tanya, apakah sebab utama yang sebenar-benarnya kamu semua memilih tajuk ni? Adakah kerana dia mudah ataupun dia senang sangat nak dapat bahan ataupun apa sebenarnya? Sebab dia berkait rapat dengan PRS. Saya tolong rakan semua dia macam tu. Apa maksud kamu berkait rapat dengan PRS tu? Dia penceramah. So kita pun macam dia menolong orang tu. Dari segi apa dia menolong? Saya tak nampak connectionnya yang kamu kata dia menolong. Dekat mana dia tolong kamu? Dekat tolong yang bagaimana? Dia beri motivasi. Okey, jadi boleh beri motivasi sahaja macam tu. Macam tu lah kot. Okey. Baik, tak apa. Cikgu Hafiza kalau dah sedia boleh saja, tak ada masalah sambil-sambil tu. Okey, so boleh kembalikan tak slide tu ke mana ya? Ke bahagian objektif tadi. Lagi sekali, objektif. Okey, beri pendedahan, kesedaran, meneroka. Okey, kajian mengasah bakat
dalam buat kajian dari satu kerjaya serta menambah ilmu pengetahuan dan bidang. Okey. Okey, next. Sasaran. Okey, seterusnya. Lain, next. Saya nak lebih yang okey, skop tugas. Saya tertarik dengan tugas Siti Nur Nadirah tu sebab dia mengulas trait minat kerjaya yang bersesuaian. Siti Nadirah ada tak dalam ni? Ya, saya. Okey Siti Nadirah, saya nak tanya sebab anda akan mengulas trait minat kerjaya sebab apa? Ya Cikgu Hafizah, memang kita tak dengar. Okey, mengulas trait minat kerjaya, macam mana kamu nak ulas, nak kaitkan dengan kerjaya ini? Siti Nadirah, ada? Ya, saya akan bertanya dengan guru-guru supaya lebih tahu tentang trait minat tu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Cikgu Hafizah. Okey, saya rasa dah boleh dengar Dah, saya dah keluar dah masuk semula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Pertama sekali tahniah kepada Muhammad Akil yang merupakan pembentang dan dia juga merupakan ketua. Saya dapat lihat dia menguasai Terima kasih. Dua orang cikgu ada bersama dengan kita Cikgu Norehan dan Cikgu Nur Fazaria. Ada bersama kita Ya, ada. Okey, tahniah. Terima kasih. Baik, sekarang ni cikgu nak sebut kekuatan dulu Untuk kumpulan ni bagi kerjaya penceramah motivasi, yang pertama sekali cikgu melihat bagaimana menulis objektif itu di slide dan objektif itu kesemuanya ditulis dengan baik. Yang kedua, sasaran juga ditulis dengan baik. Yang ketiga, cikgu melihat agihan tugas ahli kumpulan sangat bagus, sangat jelas, sangat praktikal dan khusus. Kemudian yang keempat, cikgu melihat kumpulan ini matlamat projeknya jelas kenapa dia nak memilih kerjaya penceramah motivasi kerana cikgu melihat dia nyatakan dalam penerangan ringkas itu. Di dalam tu ada matlamat Cuma di bahagian harapan cikgu nak minta tengok balik harapan nombor 1 dan nombor 2 tu nampaknya begitu besar skopnya dan di luar daripada kemampuan PRS untuk mencapainya. Kalau nombor 3 dengan nombor 4 tu bagus, harapannya agar memberi semangat dan motivasi kepada diri dan rakan-rakan berkaitan dengan kerjaya ini. Dan yang keempat itu pun bagus. Cuma nombor 1 dan nombor 2 tu perlu penambahbaikan kerana dia begitu luas, di luar daripada cangkupan skop kemampuan kita untuk capai. Kemudian persoalan yang Cikgu Hasnan tanya tadi, yang Akil cuba nak jawab, perkaitan di antara kerjaya penceramah motivasi dengan PRS, cikgu faham apa yang Akil cuba nak sampaikan. Bahawa penceramah motivasi ni dia bercakap menggunakan kemahiran yang dia ada, dia nak mendorong orang untuk berubah menjadi lebih baik. Itu juga peranan PRS. Kemudian dia nak bagi satu contoh dan tauladan supaya mengajak orang membuat tindakan yang positif, yang baik untuk meningkatkan diri. Itu yang mungkin cikgu nampak Akil nak cakap yang tu tapi tak sampai. Dia berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab PRS. So itu saja daripada cikgu. Tahniah kepada Cikgu Norehan, kepada Cikgu Nur Fazaria kerana mampu membimbing penghasilan slide yang begini. Kemudian satu lagi penambahbaikan kita bagi slide kita tu ada poin-poin saja, bukan ayat yang panjang seperti itu saja daripada Cikgu Hafizah. Okey, terima kasih. Tadi di hujung-hujung yang Cikgu Hafizah sebut tu dia tak jelas, tiba-tiba ada macam gangguan sikit. Apa yang tadi akak maklumkan hujung tadi? Yang bahagian hujung tu penambahbaikan dari segi penulisan slide kita ni. Yang macam Cikgu Hasnan tegur sebelum ni, kita nak mengelakkan ayat yang begitu panjang seperti mana yang kita tulis dalam kita punya esei. Kita tarik keluar dia punya point sahaja. Untuk letak di atas slide kita, taklah jadi ayat panjang begini. Itu je penambahbaikan. Okey, baik, betul-betul. Okey, memang itulah saya nak sebut tadi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hafizah.
Okey. Kita ucapkan juga selamat datang kepada Cikgu Nur Haiza awal di last apa kita mula awal Cikgu. Maaf, baru sampai rumah dah waktu macam ni. Sorry. Tapi tak apa. Cuma saya tak boleh nak bagi inilah. Tak boleh nak bagi ulasan apa-apalah. Tak apa. Dengar je. Boleh, tak ada masalah. Sebab tadi pun Cikgu Hafizah pun dah buat rangkuman secara menyeluruh tadi. So kita pun memang tak ada masalah lah. Okay. Daripada pihak saya tak ada sebarang penambahbaikan lagi sebab Cikgu Hafizah dah sentuh. Untuk makluman kepada anda semua, selepas ini dah boleh teruskan lah untuk laksanakan projek ini dengan baik. Saya rasa kita setuju, guru penilai bersetuju untuk lulus projek ini lulus dengan baik, so boleh laksanakan dengan baik lah. Okay, cuma penambahbaikan dari segi slide perlu dimurnikan lagi, perlu disusun aturkan dengan lebih cantik lagi supaya boleh digunakan di masa hadapan. Dan nanti saya akan nanti minta ketua kumpulan ataupun SU kalau dah siap edit semua slide ni, serahkan kepada guru penasihat masing-masing. Guru penasihat tak kisahlah antara dua, salah seorang akan hantar kepada saya. Saya akan kumpul untuk dikompilekan dan nanti guru penasihat pun akan serahkan link sinopsis untuk diisi. Okay, so jangan lupa yang itu. Okay, yang lain-lain tak ada masalah. InsyaAllah saya akan buat sedikit masa lagi untuk buat pengumuman tarikh sebenar untuk penghantaran serta pra-penghantaran. Dia ada dua. Pra-penghantaran ni maknanya kita nak buat senarai semak. Maknanya senarai semak tu check apa ada, apa tak ada. Kalau ada yang ada, boleh write. Kalau tak ada, boleh ada masa lagi untuk buat. Maksud macam itulah. So nanti bila dah semak penghantaran akhir, dia dah tak boleh nak ubah lagi lah. So kita akan bagi makluman tu nanti. Okay. So saya rasa itu saja di pihak saya. Untuk petang ini kumpulan BGS 108 selesai. InsyaAllah malam nanti kita ada satu lagi kumpulan lah bersama dengan kumpulan yang seterusnya. Okay. So ada apa-apa nak cakap tak daripada guru penasihat ke atau mungkin nak tambah apa-apa, Akil nak tambah apa-apa ke? Terima kasih semua. Sama-sama. Okay. Baik, saya rasa itu saja daripada pihak saya. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang sekiranya ada atau ada keperluan lagi saya akan panggil untuk buat sesi seterusnya lah. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.